Baik. Kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadrat Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulai yakunu minal muhtadin. Shallallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, dan mereka itu mendirikan sembahyang serta menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hakuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kepada kamu sehingga aku lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia sekaliannya. Alhamdulillah. Yang dihormati pengurusi kita, Cik Mazin, seluruhnya Tuan Bilal, imam kita dah pergi, kemudian jawatankuasa yang hadir, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini untuk kita sambung kuliah kita. Sebelum kita baca kitab soal jawab tu, kita lihat satu hadis dalam kitab 40 hadis akhlak mulia, tajuknya pemaaf. Hadis ni terima daripada Anas. Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdatun najraniyun wa alaihi burdun najraniyun ghalizul hasyiyah fa adrakahu arabiyyun fajabazahu biridaihi jabzatan syadidatan. Fa adrakahu arabiyyun fajazabahu biridaihi jabzatan syadidatan. Fa nazartu ila safhati atiqir nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad assarat biha hasyiyatu burdi min syiddati jabzatihi. Waqad asarat bihi hasyiatul burdi min syiddati jabzatihi
Summa qala ya Muhammad murli min malillahi alladhi indak. Murli ma min malillazi indaka. Faltafata ilaihi fadahika summa amara lahu bi ta'in. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini terima daripada Anas. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata ia, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku satu hari berjalan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun walizul hasyati. Dan ada pada bersama dengan Nabi itu satu selendang buatan Najran, walizul khasyah, yang kasar tepi dia. Hasyah ni mana tepi lah. Hasyah ni biasa digunakan pakai dalam kitab, berkenaan dengan kitab hasyah bajuri tu kan, kitab bajuri lah. Hasyah di bahagian tepi biasanya panggil hasyah. Wa alaihi burdun najraniyun walizul hasyah. Atas Nabi itu terdapat selendang macam inilah. Selendang Najran, yang mana selendang tadi kasar tepi dia. Fa adrakahu arabiyyun fahabazahu biridahi jabzatan syadidatan. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu dia menarik selendang baginda Rasulullah SAW tadi. Fajazabahu biridaihi jabzatan syadidatan. Dia menarik lidah Nabi itu dengan tarikan yang syadidah, tarikan yang bersangatan. Nampak? Jadi orang Arab tadi dia menarik selendang Nabi itu dengan tarikan yang kuat. Gentap lah, istilah kita gentap lah, tarik kuat lah. Fanazartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku lihat di batang leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, qad asarat biha hasyatil burdi min syiddatil jabzatihi. Sungguh dia telah berbekas. Asarat berbekaslah. Fanazartu ila safhati atikin Nabi, maka aku lihat kepada batang tu, padang leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asarat biha hasyatil burdi. Sungguh batang leher itu berbekas. Lebam lah istilah kita kan, lebam. Kan bekas merah macam itulah. Dia berbekas dengan sebab tepi ridak tadi yang kasar tadi, min siddati jabzatihi, kerana bersangatan kuat yang ditarik tadilah. Macam tu. Summa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, lelaki itu berkata, ya Muhammad, murli min malillahi allazi indak. Masuk murli ni maksudnya, hai Muhammad, serulah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah Ta'ala yang ada di sisi kamu. Murli min malillazi indak. Serulah kepada pegawaimu supaya memberikan harta Allah. Harta Allah, dia kata harta Allah allazi indak, yang ada di sisi engkau ya Muhammad. Faltafata ilaihi, kemudian lalu baginda Rasulullah SAW tadi menoleh ke arahnya sambil fadhahika, sambil Rasulullah SAW tadi ketawa. Sambil Rasulullah ketawa. Summa amara lahu bi ata'in, kemudian lalu Nabi memerintahkan supaya diberikan rida itu kepada dia. Masya Allah. Jadi apa keterangan daripada hadis ni? Kita lihat terjemahan dulu.
Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, adalah aku pada suatu hari berjalan bersama dengan Rasulullah SAW, dan baginda ketika itu memakai selendang buatan Najran yang kasar tepi dia. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu dia menarik selendang Rasulullah SAW itu dengan sekuat-kuatnya, Masya Allah. Dengan kuat-kuat, sangat kuatlah, gentap lah macam tu. Dan aku melihat di batang leher Rasulullah SAW itu akan kesan tepi selendang tersebut, kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badui itu berkata, ya Muhammad, serulah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya, mana pembantu Rasulullah tadi, memenuhi kehendak Arab Badui tersebut. Masya Allah. Keterangan pada hadis ini, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah sebahagian daripada sifat pemaaf baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda lalu memaafkan orang yang menyakitinya, walaupun baginda mampu membalas tindakan orang tersebut. Masya Allah. Kalau ikut kepada kekuatan yang ada pada Nabi bersama dengan orang Islam, kan, Nabi boleh balas je. Sama ada Nabi sendiri balas, ataupun Nabi suruh orang kiri kanan balas lah. Para sahabat kan, supaya memukul dia. Ataupun perintahkan hukum pancung ya. Hukum pancung. Kalau nak lah buat, tapi Nabi tak buat. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti itu daripada kalangan orang yang jahil, yang tidak memahami kedudukannya baginda sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi tindakan orang jahil tadi tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut ataupun kemaafan. Ini pentingnya sifat pemaaf tu. Dalam Quran pun Allah Taala sebut wal afina 'anil nas allazina yunfikuna fi amwalihim allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka, sama ada ketika susah ataupun ketika senang. Kemudian mereka itu wal kaziminal nas, dan menahan kemarahan mereka. Wal afina 'anil nas, dan memberikan kemaafan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang membuat ihsan, membuat kebajikan. Dalam ayat itu menyebutkan wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Itu sifat-sifat yang ada, sepatutnya adalah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu ta'ala pun begitu juga, pemaaf. Ramai di kalangan mereka pemaaf, kan? Begitu juga pejuang panglima Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, kan, Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu adalah ciri-ciri, kan, pejuang Islam yang memaafkan kesalahan-kesalahan. Kalau sebelum, contohnya Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum daripada Islam menang, orang-orang Kristian, kan, membantai orang Islam. Orang Islam membantai orang Islam, kemudian membunuh orang Islam di Baitul Muqaddis, kan, beribu-ribu orang Islam terbunuh. Tetapi ketika Salahuddin bersama bala tenteranya memenangi peperangan orang kata salib itu, perang salib itu, kan, mereka dibagi tempoh, mana kepada tentera-tentera salib itu dan juga rakyat-rakyat Kristian itu diberi tempoh selama 40 hari. Supaya mereka meninggalkan Baitul Muqaddis. Sedangkan kalau nak kira kan boleh je bunuh. Sebab Islam dah menang kan, boleh je bunuh, tapi tak dibunuh. Dimaafkan kesalahan mereka, dan mereka dibenarkan sama ada nak masuk Islam ataupun keluar daripada Baitul Muqaddis dalam masa 40 hari itu kan. Itu kelebihan yang ada pada panglima-panglima tentera Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Begitu juga kita kena ada jugalah. Sepatutnya pemaaf ni kena ada kepada orang Islam. Baik. Jadi tindakan orang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Kerana kalau kita cuba melawan mereka, kita juga akan jahil seperti mereka.
Biasanya orang jahil akan berbuat apa sahaja atau bercakap apa sahaja asalkan dapat melawan musuhnya. Ini sifat orang jahil. Orang jahil memang suka berbalah, memang suka bergaduh. Kenapa? Kerana nak mempertahankan kejahilan dia. Mempertahankan kejahilan dia. Susah kadang-kadang kita berdebat, berbalah dengan jahil ni susah. Biasanya dia je yang menang. Dia je nak menang. Dia je betul. Walaupun kita berada yang betul, tapi dia juga dia nak betul. Susah kalau kita berbantah dengan jahil. Lebih baik kita undurkan dirilah. Sebab kalau berlawan kan akhirnya menjadi pergaduhan. Bergaduhan, mungkin kata tangan naik, kaki naik dan sebagainya. Hasil daripada kalau kita berbantah dengan jahil. Dia mesti ada sifat pemaaf. Baru-baru ni kita tengok ada video dalam YouTube kan. Semalam ke itu, video dalam FB, kejadian di sebuah masjid. Kejadian di sebuah masjid tapi tak tahu masjid kat mana. Video tu pun tak apa jelas, tak terang kan. Di mana ada seorang lelaki tu, dia telah terlanggar ke terpijak ke lelaki di depan dia tu ketika dalam kawasan masjid, dalam ruang masjid tu, lepas main sunat rasanya. Lelaki di belakang terbangun, dia pergi ke depan, langgar lelaki yang baju merah tu lepas solat tu. Lepas tu dia, lelaki merah tu bangun, dia tampar lelaki yang melanggar dia tu. Tapi lelaki yang langgar dia tu, dia tak melawan lah macam tu. Biar je. Mungkin dia anggap orang tu jahil juga kata. Kan? Tapi apa yang dia langgar tu tak pasti, sama ada dia terpijak kaki orang, tangan orang itu ke ketika orang tu tengah duduk, ataupun dia terlanggar ke, tergesel ke dan sebagainya, tak pasti. Sebab video tu tak jelas sangat. Sebab dia ambil daripada jauh, dalam ruang masjid. Macam itulah. Mungkin tu kita pernah tengok lah video tu. Yang ada FB boleh tengok lah. Jadi kata kat situ kita nampak orang kata, kenapalah boleh berlaku macam tu kan. Sedangkan itu dalam kawasan masjid. Lepas tu baru saja solat, baru saja berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa engkau tiba-tiba naik angin? Kenapa engkau tiba-tiba ke bongih, pemarah sebabkan orang belakang terlanggar ke, tergesel ke dan sebagainya? Sepatutnya katalah okey, tak apa, sikit je. Yang biasa kita cakap macam tu, sikit je tak ada masalah. Lainlah kalau orang tu sengaja langgar ke dan sebagainya, itu lain lah. Itulah apa yang berlaku. Kita kadang kesal lah tengok kejadian-kejadian macam tu. Jadi bila kejadian macam tu, kemudian orang kata ada pula CCTV yang merakam benda tu kan, tak? Kemudian CCTV itu dipublishkan kepada umum, jadi kita tengok pun kesal lah macam tu. Satu yang kita tengok kesal tu orang publishkan, satu lagi PN dan perangai orang tu yang memukul tu. Jadi orang di luar pun tengok, macam ni kan keadaannya. Contoh kalau orang Islam, dia tengok, kenapa macam ni ke keadaannya orang Islam bila habis solat menampar orang, pukul orang dan sebagainya. Jadi tak sepatutnya benda itu berlaku pula. Tak sepatutnya benda berlaku. Kalau seandainya benda itu berlaku, kalau boleh dapatlah selesaikanlah secepat mungkin, insya-Allah. Baik. Jadi biasanya orang yang jahil akan berbuat apa sahaja atau bercakap apa sahaja asalkan dapat melawan musuhnya. Sedangkan kita tidak akan berbuat demikian. Jadi kalau mahu melawan mereka yang sudah tentu kita akan berbuat atau berkata seperti orang jahil pula, maka kita akan tergolong dalam golongan orang jahil. Jadi semana kalau kita berbantah dengan dia, kita melawan dengan dia, semana kita jahil jugalah. Kalau dia meninggalkan diri, kita pun meninggalkan diri, samalah orang jahil. So tak tahu lah. Lama-lama kan dia dah tengok orang tak layan dia, kan? Orang tak layan dia punya cakap, jadi akhirnya dia akan senyap macam tu jelah. Macam tu. Susah juga kalau kita berbalah dengan orang yang jahil yang tak faham.
Apalagi kadang-kadang berkenaan dengan peraturan-peraturan. Berkenaan peraturan-peraturan. Kalau dia tak faham peraturan, bila tak faham peraturan, susahlah. Kita pun terpaksa lah nak menerangkan pada dia. Bila kita terangkan, dia marah pula. Macam tu. Kadang ada orang tertentu, kadang-kadang dia punya temperature tu naik. Cepat je naik. Sikit silapkan, tergeselkan, dia dah bongih. Sikit silapkan, tak boleh tersilap sikit, dah bongih. Jadi ketika kota Mekah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah SAW, semuanya berkumpul di Masjidil Haram. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan dan keupayaan melawan Rasulullah SAW. Maka di saat itu Nabi kita tidak mahu membalas dendam. Bahkan baginda hanya memaafkan kesemua mereka, kecuali hanya beberapa orang yang sangat ketara sekali memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir dan tidak mahu beriman. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW itu pun masuk Islam. Dan seterusnya Nabi kita pun memaafkan kesalahannya. Nampak? Jadi kalau sebelum ni ketika mereka kuat, ketika Mekah kuat, jadi mereka memusuhi baginda Rasulullah SAW, menyakiti batang tubuh Rasulullah, mengancam bunuh Rasulullah SAW. Sedangkan tentera Islam, kekuatan orang Islam masih tak kuat. Jadi mereka boleh buat apa saja terhadap Nabi. Jadi ketika Nabi dah menang, Nabi dah pergi ke hijrah ke Mekah, ke Madinah, kemudian ada kekuatan tentera Islam yang besar, kemudian datang semula ke Mekah. Selepas beberapa tahun kemudian, untuk orang kata suluhul untuk Fathul Mekah, membuka kota Mekah semula. Maka akhirnya kalau nak ikutkan Nabi boleh buat apa je lah. Nabi boleh bunuh je mana-mana tentera kafir masa tu. Sebab mereka tidak ada kekuatan lagi. Mereka dah kalah dalam peperangan. Kalau sebelum tu mereka hebat, bagus dan sebagainya. Tapi bila mereka dah kalah, kalau nak kirakan Nabi boleh je hukumkan bunuh pada mereka. Tapi sifat yang ada kepada baginda Rasulullah SAW tadi, Nabi memaafkan. Nampak? Memaafkan kesalahan mereka lah. Ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam, tapi tetap memaafkan kesalahan mereka. Itu sifat dan akhlak yang mulia yang ada kepada Rasulullah SAW. Bukan itu saja, banyak lagi ciri-ciri sifat yang mulia, pemaaf yang ada kepada Rasulullah SAW. Contohnya ketika Nabi satu hari berehat di sebatang pokok. Setelah habis dalam satu peperangan, Nabi berehat di sebatang pokok, berjauhan daripada para sahabat. Ketika Nabi tengah berehat tadi, Nabi sangkutkan dia punya pedang tu di atas dahan pokok, cabang pokok atau dahan pokok lah. Tiba-tiba dia takdirkan nak berlaku, tiba-tiba datanglah seorang kafir musyrikin, datang menyerbu Rasulullah SAW, lalu mengambil pedang Nabi, ambil pedang tadi dan diuluskan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Muhammad, siapakah yang akan menyelamatkan kau sekarang? Ya Muhammad, siapakah yang akan menyelamatkan kau sekarang? Apa jawapan Rasulullah SAW? Allah yang akan menyelamatkan aku. Allah yang akan menyelamatkan aku. Lalu dengan tidak semena-mena tuan, pedang yang dipegang tadi akhirnya jatuh. Dia tak mampu berbuat apa-apa. Lalu Nabi SAW pun mengambil pedang itu, dan diuluskan kepada lelaki itu. Siapa pula yang akan menyelamatkan kau? Dalam keadaan terketar-ketar lah, ketakutan dan sebagainya. Lalu dia menjawab, engkau ya Muhammad. Nampak? Engkau ya Muhammad. Semaknanya orang kafir tadi dia tak bergantung dengan Tuhan dia pun. Kalau ikutkan sepatutnya, kan, dia jawablah Allata wal Uzza wal Manat. Allata wal Uzza wal Manat, itu berhala-berhala yang besar-besar terdapat di Mekah masa tu. Sepatutnya dia jawablah macam tu. Ataupun oh my God, kan, biasa orang kafir kan, my God, okay? Ataupun dia jawablah macam tadi. Tetapi kenapa dia tak jawab macam tu? Tapi dia jawab, engkau ya Muhammad yang akan menyelamatkan aku. Nampak? Kat situ jelas menunjukkan pada kita bahawa pergantungan diri mereka pada Tuhan mereka pun tak kuat. Tak kuat pergantungan itu. Sepatutnya dia cakaplah macam tu.
Tak. Tapi dia kata, kau ya Muhammad yang boleh menyelamatkan aku. Maka Nabi SAW pun kan tak jadilah membunuh lelaki itu dan membiarkan lelaki itu pergi. Mana Nabi memaafkan kesalahan dia lah. Kalau nak ikutkan boleh je Nabi pegang dia, tangkap dia, kan, panggil para sahabat dan sebagainya, pegang tangkap, lepas tu bunuh je. Kalau nak lah Nabi nak boleh buat macam tu kan. Tapi sebaliknya Nabi tidak buat begitu. Jadi Nabi memaafkan kesalahan. Ini ciri-ciri yang akhlak yang baik yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali kepada hadis tadi. Hadis ini menunjukkan bahawa sifat pemaaf yang ada pada Nabi yang memaafkan kesalahan seorang lelaki ada Badui yang mengentap tadi kan. Dia mengentap selendang yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selendang tu ujung dia kasar. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau ujung kasar, kalau kita agak kalau orang tap macam tu, kita mesti bongi kan, muncung gitu, bongi je muncung gitu. Kau buta ke kan, kau buta ke, kau gila ke, kau buta ke, bangang ke kan, macam-macam lah istilah yang akan keluar lah tu. Bongi je macam tu. Bayangkanlah ridak yang kasar, kemudian kita punya leher tu pula berbekas, berbekas ditarik itu, lebam dan sebagainya. Kalau nak kira kan, boleh je balas. Nabi boleh balas, Nabi boleh pukul, boleh tampar, arahkan para sahabat tangkap dia, tumbuk ke, terajang ke, pelengki ke dan sebagainya. Tapi tidak sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan disebut tadi qad assarat biha hasyatul burdi min siddati jabzatihi. Sungguh telah berbekas dengan sebab lidah yang kasar tadi kerana bersangatan tarik yang kuat oleh lelaki Arab Badui itu. Bayangkanlah kalau kita orang susah jugalah nak memaafkan. Macam lelaki tadilah yang dalam video tu, ditampar orang tu, jemaah tu. Saya tak tahulah apa benda yang tergeser ke, dia terpijak jari orang tu, mungkin jari orang tengah duduk, jari dia ke belakang, mungkin dia terpijak jari dia ke, tak tahulah. Video tu tak, daripada jauh tak berapa jelas. Kemudian lelaki Arab Badui itu berkata, ya Muhammad, murli min malillahi allazi indak, berikan aku akan harta yang terdapat pada sisi engkau. Pandai pula Arab Badui ni cakap. Dia kata harta tu harta Allah, dia kata. Pandai pula dia tu. Ya Muhammad, berikan lidah engkau tu, yang harta tu milik Allah, yang ada pada engkau, Allah berikan kat aku. Kat situ pandailah dia. Seolah macam dia bukan orang jahil, nampak mualim kan, macam tu. Kerana hakikatnya harta yang ada pada kita ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin adalah sebab sikit berkenaan ilmu kot, berkenaan dengan harta milik, semua harta yang ada alam ini semua milik Allah Ta'ala. Kemudian faltafata ilaih, kemudian Nabi SAW pun berpaling kepada dia, fadhahika, kemudian Nabi pun ketawa dan tersenyum. Tak ada Nabi bengi-bengi dah. Alhamdulillah. Gai kalau alhamdulillah macam mana gai? Orang tarik ridak tu, kemudian berbekas. Agak apa dah tu? Maafkanlah. Okey, tak apa. Sikit je. Macam tu. Masya-Allah. Okey, bagus. Kalau boleh tu okey tu. Tak? Sebelum ceramah begitu ya. Sebab dah kena ceramah. Kalau belum kena ceramah tu dia bongi juga. Betul tak? Bongi kan. Macam tu. Itu penting kopiah. Tapi kadang ada orang walaupun kopiah atas kepala pun macam tu juga. Kopiah pakai tapi perangai tu. Kalau perempuan pula tudung pakai tudung labuh tapi pembongi kan, marah je. Ni semua satu lah tu, semua lah tu. Kita kena ambil iktibarlah dengan hadis ini. Summa amara lahu bi'ata'in, lalu Nabi SAW pun memerintahkan para sahabat untuk memberi ridak tadi kepada lelaki itu. Mungkin lelaki itu tertarik dengan ridak itulah. Dia tertarik dengan ridak itu. Tak tahulah kenapa dia tertarik dengan ridak itu.
Mungkin ada ciri-ciri sesuatu ciri yang ada pada ridha itu menyebabkan hatinya tertarik dengan ridha itu yang dia rampas daripada Rasulullah SAW. Kan? Di samping tu nak cerita tentang sikap kasar Arab ni kan kasar juga. Tak macam kita ni tak kasar. Kan? Ada separuh tempat ni dalam negara ni orang ni memang kasar. Cakap pun kasar. Bahasa pun kasar. Tak ada bahasa lembut-lembut. Kalau bahasa lembut-lembut jangan duduk kat situ, pergi duduk tempat lain. Sebab orang situ memang kasar-kasar. Bongi-bongi orang ni. Macam tu. Ada lah separuh tempat macam tu, kasar. Baik. Jadi itulah satu hadis tadi yang kita dapat kongsi berkenaan sifat pemaaf yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Baik, kita masuk hadis kitab soal jawab tu. Muka surat berapa? 34. Dah kan? 35. Ha? 35 soalan 51. Betul eh? Baik, soalan 51. Betul eh? Betul. Ha? Tak datang. Tak datang. Okey, soalan 51. Adakah malaikat itu boleh berupa atau menjelma menyerupai manusia, haiwan, pokok dan sebagainya? Adakah kita manusia biasa ini berpeluang untuk berjumpa dengan para malaikat? Jawapannya ya, na'am. Dalam bahasa Arabnya na'am lah, ya. Malaikat diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjelma berupa manusia dan benda-benda lain. Banyak hadis sahih yang membuktikan malaikat boleh bertasyakul. Boleh bertasyakul maknanya berupa ataupun menjelma menjadi manusia, tapi banyak menjadi manusia lah. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bertemu dengan para malaikat, sama ada dalam bentuk asal ataupun bukan dalam bentuk yang asal. Rasulullah SAW pernah bertemu Jibril dalam bentuk yang asal hanya 2 kali sahaja, ketika di Gua Hira dan ketika di Sidratul Muntaha, hanya 2 kali sahaja. Contoh jemaah malaikat sebagai manusia. Pertama, contohnya malaikat menjelma berupa sahabat Nabi yang kacak bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi nama dia. Malaikat pernah berupa dengan sahabat Nabi yang handsome atau kacak lah, bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi para sahabat tak kenal itu malaikat. Tak. Mereka ingat tu Dihyah, tapi rupanya malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, Jibril datang ke tempat Maryam dengan menjelma dalam bentuk manusia. Dalam surah Maryam ada 19 hingga 17 hingga 19. Ayat 17 hingga 19 surah Maryam, di mana malaikat Jibril datang memberikan berita bahawa kamu Maryam akan dikurniakan seorang anak. Kamu Maryam akan dikurniakan seorang anak. Jadi Maryam pun terkejutlah. Macam mana aku akan mendapat seorang anak, sedangkan aku tidak bercampur gaul dengan lelaki dan aku bukannya seorang penzina. Maka malaikat pun jawab, benda itu mudah bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Kemudian yang ketiga, sekumpulan malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim menjelma menyerupai manusia. Sekumpulan malaikat datang ke tempat Nabi Ibrahim menjelma menyerupai manusia untuk memberitahu dan memberi khabar bahawa mereka diutuskan untuk bertemu dengan kaum Nabi Lut dan memusnahkan kaum Nabi Lut. Jadi mereka singgah di tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam tu lah mereka singgah, dan lepas tu mereka menuju ke perkampungan Nabi Allah Lut dan memusnahkan kaum Lut. Baik, kemudian malaikat Jibril menjelma sebagai lelaki bermusafir yang tidak dikenali, memakai pakaian serba putih dan bersoal jawab dengan baginda Rasulullah SAW. Malaikat tadi bertanya dengan Nabi beberapa soalan.
Pertama, ma Islam, apakah dikatakan Islam? Ma iman, apakah dikatakan iman? Ma ihsan, apa dikatakan ihsan? Kan? Dan soalan keempat, mata kiamah. Mata kiamah ataupun mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Bilakah berlaku kiamat? Ada 4 soalan diajukan kepada baginda Rasulullah SAW. Bila soalan-soalan tu Nabi dah jawab, kemudian malaikat tu pun pergi. Bila malaikat tu dah pergi, maka Nabi pun tanya dengan para sahabat, kamu kenal tak siapa yang datang itu? Kami tak kenal. Itulah malaikat Jibril AS yang datang kepada kamu untuk mengajar tentang agama kamu. Nampak tak? Jadi bayangkanlah malaikat yang bentuk asalnya sangat besar, dia punya sayapnya antara timur ke barat, masyrik ke maghrib. Dia punya sayapnya saja, tapi boleh berubah rupa kepada bentuk manusia yang kecil kan. Nampak? Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagilah kepada malaikat ini. Baik, kemudian soalan 52. Dalam Quran ada yang ceritakan tentang malaikat yang perintah supaya sujud kepada Nabi Adam. Adakah ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada malaikat? Dalam Quran ada ceritakan tentang malaikat diperintah supaya sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi soalannya, adakah ini menunjukkan manusia lebih mulia daripada malaikat? Jadi persoalan ini adalah persoalan khilafiyah. Khilafiyah mana ada perselisihan di kalangan ulama berkenaan jawapannya. Adakah malaikat lebih afdal atau manusia lebih soleh? Yang soleh lebih afdal daripada malaikat. Ulama mentarjihkan, menguatkan bahawa manusia yang soleh lebih afdal daripada malaikat apabila melihat kepada proses ataupun peringkat terakhir daripada kejadian manusia dan juga kejadian malaikat. Demikian kerana Allah Ta'ala mengadili mereka dengan pahala dan malaikat tidak seperti mereka. Namun malaikat berada di tempat yang soleh, ini di syurga lah. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Maksudnya memberi rahmat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Manakala kita melihat kepada permulaan kejadian, malaikat adalah lebih afdal kerana mereka diciptakan pada cahaya dan diciptakan hanya akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mempunyai kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Taala tanpa bantahan. Nampak tak? Ni ciri-ciri ada pada malaikat. Ciri-ciri malaikat ni mereka taat kepada Allah. Cuma malaikat dia tidak diuji seperti manusia. Manusia diuji. Dia ada 4 kumpulan kejadian di alam dunia ini. Pertama, malaikat. Malaikat ini Allah Ta'ala bagi dia akal, tidak ada nafsu. Yang kedua, manusia. Manusia ada akal dan ada nafsu. Mana ada ujian kat situ? Betul tak? Yang ketiga, haiwan ataupun binatang-binatang. Binatang ada nafsu, tiada akal. Dan yang keempat, iaitulah benda-benda jamid, benda-benda matilah. Benda-benda mati, benda-benda kaku seperti batu, pokok dan sebagainya, yang mana mereka itu tidak diberi akal dan tidak ada nafsu. Tak ada akal dan tak ada nafsu. Tapi manusia ni dia ada akal, dia ada nafsu, dia ada ujian dan cubaan yang akan diberikan dalam kehidupan dia lah. Tidak seperti malaikat, dia tak ada ujian apa-apa, nafsu tak ada. Dan tapi kalau kita ikut pada sekali imbas, seolah malaikat ni lagi mulia lagi bagus. Cuma malaikat tidak diuji. Nampak? Jadi pada permulaan kejadian kita nampak malaikat lebih baik. Tapi di ujung peringkat kejadian, manusia itu lebih baik. Sebab apa? Dia berjaya melalui rintangan-rintangan tadi. Tapi manusia-manusia yang baiklah manusia yang soleh. Sedangkan manusia-manusia yang tak baik, yang jahat, tetap dia lagi teruk pula. Dia lagi teruk pula daripada binatang. Martabatnya jatuh daripada binatang. Binatang pun tak macam tu, dia tu. Aku pun tak macam tu, kata lembu. Dia lagi teruk daripada aku, dia tu. Nampak tak? Kalau seandainya binatang tu boleh bercakap, tentulah dia akan beritahu, apalah perangai kau ni, aku pun tak macam tu, dia tu.
Kalau gitu pada aku lagi. Tak. Baik, seterusnya. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna min ibadatihi wa la yastakhsirun yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Artinya, dan ingatlah segala yang ada di langit dan bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadah kepadanya, dan tidak pula mereka penat dan letih. Mereka beribadah siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Okey? Mereka beribadah siang malam dengan tidak berhenti. Surah Al-Anbiya ayat 19 hingga 20. Namun begitu tuan-tuan, perlu ditegaskan bahawa ilmu berkenaan perkara tidak penting untuk diketahui oleh manusia. Maka tidak elok terlalu memikirkan persoalan begini. Ibnu Katsir menggunakan penegasan At-Tabari selepas menyebut 6 pendapat berkenaan tafsiran kepada tafsiran sajarah pohon yang dimakan oleh Nabi Adam AS dalam syurga. Ibnu Katsir menggunakan penegasan At-Tabari selepas menyebut 6 pendapat berkenaan tafsiran as-sajarah pokok yang dimakan oleh Nabi Adam dalam syurga. Tapi tak disebut di sinilah. Kata At-Tabari, wa zalika ilmun iza alima lam yanfa' bihi ilmuhu wa in jahilahu jahilun lam yadurruhu jahlahu bihi. Dan demikian ialah ilmu yang apabila seorang itu tidak akan memberi manfaat kepadanya, dan sekiranya seorang jahil tentangnya, kejahilan itu tidak akan memberi manfaat padanya. Berkenaan dengan pokok tadi lah. Berkenaan dengan pokok ni, kan, pokok yang dimakan, buah pokok kuldi yang dimakan oleh Nabi Adam AS dengan Siti Hawa tu. Berkenaan pokok ni, kalau kita tak ada ilmu pun tak kisah. Kita ada ilmu pun tak ada masalah. Kan? Benda-benda tu kadang-kadang kalau kita tahu pun okey, tak tahu pun tak apa. Kan, dia penting masalah sekarang ni pada zaman kita ni. Pada zaman kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, suka makan berkenaan apa yang berlaku pada umat Muhammad ni, dia kita kena tahu. Ilmu-ilmu terdapat dalam Quran, hadis, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab apa-apa yang kita terdapat dalam mazhab kita Syafi'i dan Ahli-Sunnah ni, benda tu kita kena tahu. Hukum hakam berkenaan itu kena tahu. Kan, persoalan-persoalan tentang hukum hakam terdapat pada zaman Nabi-Nabi yang sebelumnya tak penting pada kita. Tak penting, tapi kita tahu pun okey, tak ada masalah. Betul tak? Kan kata Wadi berkata, yang demikian itu hanya sebagai ilmu yang apabila dia ketahui seseorang itu tidak akan memberi manfaat kepadanya, dan sekiranya seorang jahil tentangnya, tentang pokok tadi, pokok dalam syurga yang buah tu dimakan tadi oleh Nabi Adam tu, kejahilan ini tidak akan beri mudarat pada dia. Kalau kita tahu pun, tak tahu pun tak akan beri mudarat. Pada sebab benda tu kan bukan untuk umat Rasulullah, tapi untuk umat yang sebelum ini. Kejadian tu pada umat yang sebelum ni. Tak? Tapi ada juga perkara-perkara itu yang boleh dikaitkan dengan umat zaman sekarang ini. Contohnya korban. Kan, korban, maknanya kisah korban Nabi anak Nabi Adam. Kan mereka Habil dengan Qabil. Qabil dengan Habil diperintahkan untuk melakukan korban. Kan? Allah Ta'ala perintahkan pada mereka untuk melakukan korban. Jadi ibadah korban yang dibuat itu kan dibawa kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya umat Nabi Muhammad ini mengambil contoh daripada korban tadi yang berlaku pada umat Nabi Adam AS. Kemudian penyembelihan korban yang berlaku, penyembelihan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail pada zaman Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi perbuatan itu kan, amalan itu dilakukan, dibawa kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So makna ada yang kata amalan-amalan itu dibawa ke umat Nabi dan ada tidak dibawa. Hanya sekadar sebagai ilmu saja, macam pokok tadi kan. Pokok yang buah pokok yang di buah kuldi yang dimakan tadi hanya sebagai ilmu saja. Makna kalau kita tahu pun okey, tak tahu pun tak masalah. Sebab dia tidak jadi syariat. Dia tak disyariat dalam umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.
Kalau seandainya dia jadi syariat, itu boleh kita mengambil. Kita kena tahulah benda sebut. Kalau jadi syariat lah, berkenaan dengan kisah korban tadi, macam tu. Kita tengok semula. Nama begitu boleh tegaskan bahawa ilmu berkenaan perkara ini tidak penting untuk diketahui oleh manusia. Maka tidak elok terlalu memikirkan persoalan ini. Ibn Katsir menggunakan penegasan At-Tabari selepas menyebut 6 pendapat berkenaan tafsiran as-sajarah, pohon ataupun buah yang dimakan oleh Nabi Adam dalam syurga. Kata Tabari, zalika ilmun iza alima lam yanfa' bihi ilmuhu wa in jahilahu jahil lam yadurhu jahluhu bihi. Yang demikian itu hanya sebagai ilmu yang apabila diketahui seorang itu tidak akan memberi manfaat padanya, dan sekiranya seorang itu jahil tentangnya, kejahilan itu tidak akan memberi manfaat padanya. Masya-Allah. Kemudian soalan 53. Benarkah iblis tergolong daripada golongan para malaikat? Dalam Quran menyebutkan apabila Allah Ta'ala merintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, kesemuanya sujud kecuali iblis. Seolah-olah dia tergolong dalam kumpulan malaikat. So jawapannya, iblis bukan malaikat. Sebab iblis dicipta daripada api, sedangkan malaikat dicipta daripada cahaya. Begitu juga tabiat iblis. Tabiat iblis berbeza dengan tabiat para malaikat. Malaikat disebutkan oleh Allah Ta'ala, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna wa yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak derhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Manakala iblis dan malaikat, syaitan dan iblis pula sangat berbeza dengan para malaikat. Iblis disifatkan sangat takabur. Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat iblis kan, dan dia sifat dia enggan, dan dia juga ada sifat takabur, wastakbara wa kana minal kafirin, dan dia menjadi daripada golongan-golongan yang kafir. Ini jelas menunjukkan kepada kita perbezaan malaikat dengan malaikat dicipta daripada nur, cahaya. Iblis dicipta daripada api. Dan iblis berkata kepada Allah bila diperintahkan pada sujud Nabi Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. So mana mulia api dengan tanah. Jadi iblis menganggap dia lebih mulia lah sebab dia dicipta daripada api. Tak? Sedangkan ni Adam dicipta daripada tanah. Diambil daripada tanah-tanah terdapat dalam muka bumi ini, kemudian digabungkan, digaul-gaulkan, maka diciptakan Nabi Adam AS. Macam tu. Disebabkan oleh dicipta daripada api, dia anggap dia api ni hebat lah. Dia tak tahu api pun boleh kalah dengan tanah. Tak? Api pun boleh kalah dengan tanah. Kalau jumlah tanah lagi banyak daripada api, kalah juga api. Tak? Macam tu. Baik, kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam firman-Nya, ala illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Malaikat iblis dia enggan dan bersifat takabur, dia menjadi pada golongan orang-orang yang kafir. Apabila diperintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam, iblis ada bersama mereka, tetapi dia enggan sujud. Itu sebabnya orang-orang yang enggan sujud ni, orang yang tak nak semayang ni, sama macam iblis lah perangai ni. Sama macam iblis, sama macam syaitan. Kenapa? Iblis, syaitan dia suruh sujud pun dia tak nak sujud. Siapa yang enggan solat, malas solat, kan, dia sama macam pengen ikut perangai iblis, enggan, takabur. Hakikatnya iblis sama dengan para malaikat daripada segi ibadah, tetapi iblis sebenarnya penuh kekufuran dan juga ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dikecualikan iblis daripada perintah yang ditujukan kepada para malaikat dalam surah Baqarah ayat 34 tersebut. Bahkan asalnya dalam ayat lain disebutkan secara jelas. Contohnya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis kana minal jinni papasaqa in amri rabbih. Papasaqa an amri rabbih. Artinya, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia berasal pada jin, golongan jin. Lalu dia derhaka kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya iblis ni termasuk juga daripada kumpulan jin. Okey. Baik. Cuma kalau sebut dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah menunjukkan bahawa kan iblis ni asalnya seorang yang baik, seorang yang taat. Kan dia ni pernah menyembah Allah Taala beratus tahun lamanya. Sebelum dia dinamakan iblis, namanya Azazil, kalau tak silap. Azazil nama dia sebelum tu. Dia ni macam orang kata ketua kepada kumpulan orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu. Khalifah istilah kita, khalifah kan, yang taat kepada arahan juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila dicipta Nabi Adam alaihissalam, kat situlah bermulanya. Bermulanya bahawa dia tidak patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tak patuh perintah Allah Taala, tak nak sujud, maka diperintahkan keluar daripada syurga. Perintahkan keluar daripada syurga dan turun ke bumi. Okey. Tapi iblis sifatnya dia tidak pernah putus asa. Iblis tak pernah putus asa. Itu sebabnya zaman sekarang ni pun banyaklah orang tidak taat pada Allah, tak patuh perintah Allah Ta'ala. Sebab apa? Itu salah satu ni nafsu dan juga iblis tu. Iblis punya kerja. Dia kalau boleh nak tarik sebanyak mungkin anak Adam ni untuk masuk dengan dalam neraka bersama-sama dengan dia lah. Macam tu. Bila dah berjaya menarik anak Adam esok masuk dalam neraka, kan, dia akan berlepas diri daripada mereka. Lepas dirilah. Manusia-manusia akan menyalahkan dia. Engkau lah menyebabkan kami masuk dalam neraka. Maka iblis kata, tak, bukan aku. Kan, bukan aku yang menyebabkan. Kau yang saja nak ikut aku tak ada suruh ikut pun. Aku tak ada suruh ikut pun aku. Tapi kamu yang ikut aku. Itu sifat iblis. Dia akan berlepas dirilah. Dia tak mengaku itu adalah salah dia. Baik. Kemudian sikit lagi, siapakah malaikat rahmat? Soalan 54. Apakah tugas-tugas mereka? Allah Ta'ala menciptakan malaikat dan jumlah mereka sangat banyak, tidak dapat dihitung dan tidak diketahui oleh sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para malaikat ialah tentera Allah. Mereka ialah hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia, sentiasa patuh dan tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. Antara malaikat ada disebut sebagai malaikat rahmat. Malaikat rahmat termasuk dalam malaikat rahmat ialah yang diwakilkan melalui rezeki, hujan, menolong orang mukmin dan memberi kabar gembira dengan kemenangan dan kejayaan Islam, orang-orang yang beriman. Jadi katakan malaikat rahmat. Antara malaikat rahmat ialah seperti yang memberikan rezeki, menurunkan hujan, kemudian menolong orang beriman, kemudian memberi kabar gembira dengan kemenangan dan kejayaan orang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Artinya dan orang yang sabar kerana mengharapkan kepada Allah Ta'ala, mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara kebaikan. Mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat, iaitu syurga yang kekal. Ia akan mereka masukinya bersama-sama dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang terdiri daripada ibu bapa mereka dan isi-isi mereka serta anak-anak mereka,
serta malaikat pula akan masuk pada mereka daripada tiap-tiap pintu. Tiap-tiap pintu memberi hormat kepada mereka. Apa jawab apa kata-kata malaikat tadi? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kamu berpanjangan disebabkan kesabaran kamu ketika hidup dalam dunia. Fa ni'ma uqbadar, maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Nampak tak? Okey. Ini yang menunjukkan pada kita ni malaikat yang memberi kabar gembira. Ini pun termasuk malaikat rahmat juga. Dia memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tadi. Orang-orang yang sabar, pertama. Yang kedua, aqimus solah, mereka mendirikan sembahyang. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan harta mereka pada jalan Allah Taala, sirran wa alaniyah, sama ada orang nampak ke tak nampak. Kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka itu menggantikan kebaikan dengan kejahatan, menukarkan kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar, bagi mereka itu ialah tempat yang kekal yang disediakan bagi mereka lah. Itulah syurga. Okey. Ni menunjukkan pada kita ini termasuk malaikat rahmat juga, maknanya memberi kabar gembira. Kabar yang baik kepada orang yang ada punya ciri-ciri tadilah, sabar. Kemudian ada ciri-ciri mengerjakan solat. Kemudian ada ciri menginfakkan harta pada Allah Taala, sama ada orang nampak atau tak nampak. Kemudian yang menggantikan perbuatan yang jahat kepada kebaikan. Jadi mereka itu dapat syurga, kan? Mereka akan masuk besok dalam syurga itu bersama dengan isteri dan anak-anak mereka. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kan? Malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk atas mereka itu pada setiap pintu. Apa tujuan mereka itu masuk? Memberi hormat kepada mereka. Memberi penghormatan kepada mereka. Kemudian mereka pula mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera atas kamu berpanjangan disebabkan oleh kesabaran kamu. Kan ketika hidup dalam dunia buat ketaatan. Sebabkan kesabaran kamu buat ketaatan dalam dunia, dan juga kesabaran kamu menghindarkan daripada dosa-dosa dan maksiat. Benda-benda keji lah dalam dunia ini. Maka kamu mendapat balasan yang baik. Fa ni'ma uqbadar, maka amatlah baiknya balasan amal kamu di dunia dahulu. Okey. Habis tuan perbincangan kita pada pagi ini, alhamdulillah. Beberapa persoalan perbincangan yang kita dapat kupas. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan pada pagi ini, insya-Allah, dengan masa yang terhad ini, mudah-mudahan kita sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, memantapkan akidah kita, insya-Allah. Saya buka pertanyaan kalau ada. Apa yang dimasukkan dalam surah tadi, kepada mereka yang menginfakkan Harta, sama ada nampak atau tak nampak. menginfakkan harta ni fisri wa alaniyah, sama ada orang nampak ke tak nampak ke, kan? Ada depan orang ke. Sebab ada orang kadang-kadang bila ada orang nampak dia infakkan harta, dia akan dapat dipuji lah, dia akan dipuji situ. Bila orang tak nampak, siapa nak puji? Tak ada siapa nak puji. Tetap juga. Tetap juga kita infakkan harta itu, kan? Sebab ada di kalangan orang ni kadang-kadang bila kita minta derma ke, minta sumbangan untuk masjid, untuk surau, dia tak bagi nama dia. Dia kata hamba Allah. Dia kata hamba Allah Ta'ala saja. Itu antara contoh yang tak nampak lah tu. Dia infakkan benda tu, tapi dia tak nak highlightkan nama dia. Dia tak nak highlightkan nama dia. Dia hanya sebut kata hamba Allah sahaja. Boleh tak Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Sampai ya? Dia tak semestinya kita highlightkan nama. Sebab bila kita highlight nama kan, macam-macam pula perasaan tu kan. Wah, abang-abang 1,000 lah bagi ya. Kan? Macam tu. Abang Mazin 2,000 lah bagi ya. Kan? Syekh kita ni orang kata 10,000 bagi ya. Oh. Bagus tu. Tak? Jadi bila orang sebut-sebut tu kita kita berasa naiklah kita punya tu kan, makam kita tu. Makam Mahmudah tu naik.
Betul tak? Jadi ada orang kadang dia tak nak macam tu, dia kata sebut hamba Allah Ta'ala je lah, letak nama Allah. Itu lebih baik lah, bisri wa alanya. Bagaimana dah kalau yang perlu dalam TV syafaat ni. Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Apalagi kalau yang kita dapat tu, orang yang menguruskan tu dia harta orang ramai. Bila harta orang ramai, kalau kita tak buat dalam bentuk memo check tu, apa nama memo check kalau kita tak buat macam replika macam tu, jadi orang macam keyakinan tu kurang lah. Takut nanti mungkin dia makan duit ke, kan? Dia makan duit lah tu, tak pernah nampak pun dia beritahu kan benda tu. Macam tu. Sebab duit orang ramai ni biasalah. Tapi kalau duit individu ni sepatutnya kita tak highlightkan. Banyak orang infak secara individu dia tak highlightkan nama dia. Tapi kalau duit orang ramai ni, duit zakat ke, duit apa ke dan sebagainya, kita kena highlightkan benda tu, kita publishkan benda tu. Okey. Dah bagi berapa ribu dah bagi pada asnaf, dah berapa ribu dah bagi. Kemudian orang-orang pelajar yang cemerlang, okey berapa ribu dah bagi. Orang-orang OKU berapa ribu dah bagi. Kan? Pusat-pusat tahfiz berapa ribu dah bagi. Jadi di-highlightkanlah benda tu. Jadi orang tahulah ke sini duit tu dah. Mana duit tu dah dia betul lah jalan itu. Dah diinfakkan pada orang yang sepatutnya diinfakkan. Jadi kalau tak highlightkan tu orang tertanya. Kan? Tah mana dah duit tu dibori kan, diambil tu. Tah mana dah disonglap tu kan. Itu akan jadi persoalan yang buruk lah. Negatif, tanggapan negatif lah daripada orang ramai. Macam tu. Tapi kalau dalam bentuk individu ni, lebih baik kita tak perlu highlight lah kita punya nama tu. Itu lebih baik. Bukan Allah Ta'ala tak tahu pun, Allah Ta'ala tahu apa yang kita infak, Allah Ta'ala tahu. Macam tu. Mana lebih baik Ustaz? Infak ni mana lebih baik pandangan Islam? Sama ada kita biasa tu nama kita ataupun ikhlas. Dia tengok pada niat. Niat kita pun tak apa. Kalau niat kita supaya orang lain mengikut apa yang kita buat tu, boleh, tak ada masalah. Kita tunjukkan, kita highlightkan nama tadi supaya orang lain pun ikut juga. Apa nolah, tak banyak. Saya pun tak jugalah kan. Mana memberi semangat pada sahabat kita untuk menginfak, boleh. Tapi kalau semata-mata nak tunjuk kita punya harta kita, duit kita banyak kan, 1000 duit kita dan sebagainya, itu dah ada perasaan riak, takabur, tunjuk-tunjuk ke orang. Jadi dia takuti, orang kata pemberian kita tu tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Satu benda, kalau benda kita nak bagi ni mestilah benda yang baik. Jangan bagi benda buruk. Kan? Benda-benda dah rusuh nak bagi ke orang. Ambil lah kita benda tu dah rusuh, dah koyak rabak, kita bagi ke orang buat apa? Mestilah kita bagi benda yang baik. Sebagaimana yang berlaku pada Qabil dengan Habil kan. Di mana Habil itu adik dia, Qabil itu abang dia. Habil ni dia bagi seekor kibas yang gemuk untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan abang dia Qabil itu dia bagi tanaman yang busuk, yang buruk-buruk lah. Dah expired kan, dah rosak. Itulah benda tu yang nak dikorbankan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang terima tu korban adiknya kibas, disambar oleh api. Itu dalam bentuk simbolik dia lah. Mana kalau mana disambar oleh api itu, dibawa naik ke langit itu menunjukkan korban tu diterima. Kalau tak disambar oleh api itu, korban tu tak diterima lah, ikut pada syariat yang berlaku pada masa itulah. Macam tu. Jadi yang korban adik ni terima, sedang korban-korban tidak terima. Sebab apa? Dia bagi benda tak elok, benda busuk. Itu juga kalau kita nak infak satu pada orang ramai, kita bagi benda yang baik, jangan bagi yang tak elok. Satu lagi, bila kita infak satu tu, kita jangan mengungkit-ungkit pemberian itu. Jangan mengungkit-ungkit pemberian itu. Dah bagi, jangan ungkit lagi. Tapi dah bagi apa tu ungkit. Apa lo ni, tak ada orang lain. Kalau balik-balik kat dia minta kan. Orang kata cari sendiri, malas tu lah macam. Ni sifat-sifat tak baik lah.
Kalau kita dah bagi itu, bagilah. Itu bukan milik kita, milik dia lah macam tu. Tapi sebenarnya bila kita infakkan sesuatu benda pada Allah, sebenarnya Allah Ta'ala berhutang dengan kita sebenarnya. Wa yuqridullahu qardan hasana. Kan mereka itu berhutang. Allah Ta'ala memperhutangkan bagi dia. Wa yuqridullahu qardan hasana. Mereka berhutang dengan Allah Ta'ala dengan hutang yang baik. Mana Allah Ta'ala berhutang dengan kita, seolah-olah macam itulah. Sebenarnya kalau pergi hakikatnya, sebenarnya kita yang berhutang kepada Allah. Kalau ikut dari segi hakikatnya lah, kita sebenarnya berhutang pada Allah. Kerana semua benda dalam dunia ni semua milik Allah. Kita sebenarnya berhutang dengan Allah. Tapi dalam konteks kita menghifadkan harta kita pada Allah, seolah-olah Allah Ta'ala berhutang dengan kita. Dan hutang tu besok akan Allah Ta'ala bayar di akhirat besok dengan balasan syurga. Wa yuqridullahu qardan hasana. Baik. Lain soalan? Ada Ustaz? Tak ada. Ada Ustaz. Okey, cukup insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina wassalika wa ala mutaqabbal rizqan halalan barakatan katsira. Wasiyan ya fatah ya alim. Lawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fa'alifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Tabarakallahu minkum. Semua jemaah dijemput minum. Jangan balik dulu. Kau nak kenapa? Kau nak kerja kau? Nak kerja kena bawa satu orang kan? Dia ambil aku kan? Nasi lemak. Kau adik kuliah subuh kau kena wajib ambil ni. Kalau tak ambil tak boleh. Kau nak teh kan nak kopi. Ambil dia nak kerja. Dia nak pergi kantor.